Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, pengurusi dan ahli kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahlah Luqman al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, nanti kalau engkau berjalan-jalan dan bertemu mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, singgahlah. Nanti kalau rahmat turun, engkau akan tumpang sama. Dan mana-mana ada majlis yang tidak menyebut nama Allah, jangan singgah. Nanti kalau bala turun, engkau juga tumpang sama." Maksudnya, kalau ada mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, tentulah rahmat turun. Kita ada dalam majlis itu, kita pun boleh tumpang sama. Tapi kalau ada mana-mana majlis yang tidak menyebut nama Allah, yang disebut, yang dilaksanakan adalah muzik belaka, jangan masuk, jangan duduk, jangan singgah. Nanti kalau bala turun, bencana turun, musibat turun, kita pun boleh tumpang sama, tak pasal-pasal. Nanti yang dikira besok di padang mahsyar di akhirat bergantung pada niat masing-masing. Umpamanya kampung kita ini ada maksiat, kalau bala turun, tidak dipilihnya orang-orang yang buat maksiat itu sahaja, tetapi kesemuanya akan tanggung bersama. Hanya berdosa tak berdosa, akhirat besok diambil kira. Begitulah sebagai mukadimah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun." Sesungguhnya mereka-mereka yang telah ditetapkan menjadi orang baik, mereka itulah nanti akan dijauhkan daripada api neraka. Kita ini kalau sudah menjadi orang baik, tentulah akan dijauhkan daripada api neraka, jauh daripada azab sengsara di alam barzakh. Kita kalau terlepas dari azab kubur, nanti di padang mahsyar lebih-lebih lagi lepas. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, faman lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, aw kama qala.
Sesungguhnya kubur itu di antara beberapa stesen-stesen akhirat. Barang siapa yang lepas seksa kubur, nanti selepas itu lebih lepas lagi. Barang siapa yang tak lepas dari azab kubur, selepas itu lebih berat. Kita mesti bimbang peringkat awal, iaitu alam kubur. Tapi lebih takut lagi sebelum mati, datangnya segala dosa menghantui fikiran kita sebelum mati. Dipanggil ukul mutakhayyilah, akal membayangkan balik dosa-dosa yang lepas. Tetapi orang yang terlecap, orang yang baik, orang itu telah dijauhkan daripada balasan azab. Jadi pernahlah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayu rafu ahli jannah min ahli nar, apakah ahli neraka itu dikenal, ahli syurga itu dikenal? Qala na'am, Nabi kata memang kenal, muka syurga, muka neraka. Qalu falima ya'malil amilun, ya Rasulullah, kalau kenal muka ni muka neraka, muka ni muka syurga, buat apa nak beramal lagi? Nabi pun bersabda, kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Tengok perangai dia, mana dia mudah nak buat. Kalau mudah nak beribadah, ada tanda-tanda syurga. Kalau payah nak beribadat, ada tanda-tanda nak disembam dalam api neraka. Itu sebabnya, apakah kita kenal, kita tahu bagaimanakah kasihnya Allah kepada kita. Bagaimana kita nak tahu betapa kasihnya Allah kepada kita? Bagaimana nak tahu? Kita ni, aku ni letak mana martabat, makam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menilik bagaimanakah kita itu sendiri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita dengan Ta'ala tu? Kita dengan Ta'ala, kita nak rapat ke, nak jauh ke, nak beramal ke, tak beramal ke? Kalau kita sendiri rasa kita sayang, cintakan kepada Allah, bermakna Allah pun cinta kepada kita. Kalau kita pun tak kisah, Allah pun tak kisah. Itu sebab kadang-kadang kita ni leka, lalai, lupa. Tiap-tiap minggu Tuan Khatib pesan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Mengapa ramai orang tidak takut? Kerana lalai, termasuk sibuk mendahulukan, berlebih-lebih mencari benda-benda yang harus, lebih sangat mencari yang harus, kurang mencari yang wajib. Umpamanya mencari harta itu kan harus, lebih harta itu. Kadang-kadang kita terlupa. Pasal nikmat Allah Ta'ala itu ada 100. Satu di dunia ini, 99 di akhirat. Jadi ramai orang berebut yang satu itu. Yang satu itu ramai orang berebut, yang 99 orang tak kisah pun. Pasal kita inginkan benda yang segera, yang cepat dapat. Tetapi lupa yang segera, yang cepat itu hanya tidak kekal, sementara. Dan banyaknya pun satu aja. Yang abadi, yang banyak 99 kekal, tidak ramai orang mencari. Kalau orang mau cari yang 99 itu ramai orang, masjid tak cukup satu tingkat, 18 tingkat pun tak cukup. Tapi tengok di waktu subuh, berapa ramai orang sembahyang subuh masjid. Berapa orang ramai orang. Satu sab, dua sab, 4 orang, 5 orang. Kalau hujan, langsung tak datang. Dia tak mahu, dia tak mahu.
Bukan orang sini, orang tempat lain lah. Dia tak mau yang 99 itu. Kadang-kadang sudah menjadi orang kaya seperti kerengga. Sudah menjadi orang kaya, uang banyak, sudah menjadi kerengga. Tahu kerengga punya perangai? Kerengga itu ada buah limau Bali tu besar, dia kerutung je ramai-ramai. Ramai kerengga tu. Kita nak ambil buah limau itu, apa buatnya? Dia gigit je kita, marah dia. Dia tak makan pun limau tu. Dia makan tak limau tu? Dia tak makan, kita ambil pasal dia marah. Perangai dia macam orang duit banyak juga, nak minta derma dia marah, dia tak pakai pun duit tu. Dia pakai tak duit tu? Tak. Kalau 10 juta makan apa? Silap-silap macam mana bos keping tak habis. Doktor tak bagi dia makan. Doktor tuan, macam jangan makan tuan. Kecil manis. Daging jangan, darah tinggi. Ini korban pun tak boleh. Kambing tuan doktor nak mampus. Tuan doktor, saya makan apa ni? Makan kulit pau ajalah. Ini ada kerengga belakang tu. Begitu lah tuan. Habis sama sikit ayat tadi. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusum khalidun. Mereka tak dengar pun desiran api neraka itu. Orang-orang yang mendapat kebaikan, mendapat ganjaran yang baik besok, desiran neraka pun dia tak dengar. Masuk dalam surah desiran sir tak buntan. Tetapi mereka akan mendapati dalam syurga itu apa yang mereka inginkan dan kekal dalamnya buat selama-lamanya. Itu kita nak dengar. Kita takut api neraka. Desiran dia pun tak mahu, bau pun tak mahu. Tapi kita apabila sudah menjadi orang baik, maka tidak ada masalah di akhirat besok, tak ada masalah. Kita ambil habis sikit ayat. La yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaikah hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tak bimbang, tak duka cita dengan gemparan yang besar itu. Tapi mereka disambut oleh malaikat. Inilah harimu yang telah janjikan kepadamu. Ini dia orang-orang yang diterima oleh Allah sebagai orang yang dikasihi dan dicintai. Syarat kita lah yang minta Allah SWT dulu. Kadang-kadang kita ini sebenarnya bukan tak tahu ramai orang dah mati, tahu tengok orang mati itu. Tapi bab kata Ibrahim Adham, ramai orang tengok orang mati tetapi tidak mengambil iktibar daripada kematian itu sendiri. Yang ditengoknya orang mati itu, tidak tengoknya kematian itu. Yang ditengok bukan orang mati itu, kematian itu. Kerana kematian itu nanti akan sampai gilirannya kepada tiap-tiap orang. Dan kematian itu sendiri pun tidak ada sebarang amaran, tak ada. Giliran pun tak ada, amaran pun tak ada. Tapi kelalaian itulah penyebab. Zaman sekarang kan orang lalai. Macam-macam muzik ada, macam-macam astro ada. Sekarang menyanyi ada, menari ada. Astro tu dulu menyanyi, kan menari pula, suami isteri melompat-lompat pula. Kan lalai. Walau bagaimanapun, orang-orang yang begini mendapat ganjaran, mendapat kesenangan. Apa dia kata? Siapa dia? Iaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, orang-orang yang mendapat pimpinan Allah tidak rasa takut, tidak rasa duka cita. Aulia ni bukan wali-wali yang kita fikir wali-wali berjalan atas air, terbang di udara, kan? Itu memang dah wali dah. Siapa dia? Orang-orang yang menepimpinan Allah Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minun nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum khalidun.
Allah lah menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Kita jadikan Allah sebagai pimpinan kita. Arahan Allah Ta'ala ikut saja. Apa yang dia perintah berhenti, mudah. Memang berlawanan di antara nafsu dengan akal. Nafsu mahu saja. Pasal wa amma man khafa maqama rabbi yunahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada pun orang yang takut makam Tuhan, maknanya nak buat ternampak kebesaran Ta'ala, nampak barisan Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, nahan nafsu dari penyelewengan. Nafsu tidak salah, nak makan tak salah makan, yang salah menyeleweng itu. Artinya yang salah itu makan yang haram, makan yang lebih. Tidur tidak haram, tidur itu nafsu, boleh tidur, jangan terlajak sampai pukul 9 pagi. Kahwin boleh kahwin, jangan sampai 15, sudah menyeleweng. Begitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, syurga tempat kembali ni. Begitu. Jadi sekarang ini siapakah agaknya orang-orang yang mendapat pimpin Allah Subhanahu wa taala? Maka ada 10 kriteria mereka-mereka yang mendapat pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang dipanggil wali. Pasal wali ni bila orang Melayu, wali tu dia nampak wali tu, wali Songo, nampaklah dia. Ibrahim Adham, Rabi'atul Adawiyah, Zunun Al-Masri, Shibli, Shadli, Al-Baghdadi. Sebenarnya tidak. Itu memanglah wali dah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu memang wali dah. Kita ni pun wali juga sebenarnya. Apabila sudah ada 10 kriteria, sifat-sifat yang kita ada, kita pun mendapat pimpin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia apa? Dia ikhlas dan beramal. Dia ikhlas dan beramal. Lain beramal dengan ikhlas, lain beramal dengan ikhlas, lain ikhlas dan beramal, lain. Saya ikhlas ni, lain. Tengok ya. Seorang tukang azan, dia mendapat gaji. Ikhlas tak ikhlas? Jawab. Imam dapat gaji. Imam dia semayang dapat gaji. Kita semayang tak dapat gaji. Sama-sama semayang. Imam ini imam lain dah kan? Cuba tuan memenung sekejap. Imam semayang dapat gaji, kita semayang tak dapat gaji. Apa beza? Dan kita pun dapat gaji juga lah semayang. Maka persoalan sekarang timur ialah mengambil gaji kerana menjadi imam, menjadi imam kerana mengambil gaji. Mana betul? Imam lah, apa-apalah, mufti ke, qadi ke, bilal ke, penceramah ke, sama je tu. Penceramah mengambil elang untuk berceramah, atau berceramah untuk mengambil elang. Cuma minum sekejap, 1 minit. Minum dulu. Mengambil gaji, Sayyidina Umar pun mengambil. Sayyidina Umar menjadi khalifah mengambil gaji. Imam-imam kita dulu, Imam Ahmad bin Hanbal ke sesiapa ke, dia menulis buku kan dapat duit juga, bekerja kan dapat gaji juga. Syekh apa namanya, Imam Ghazali mengajar dapat duit. Macam mana? Mengambil gaji kerana mengajar, mengajar kerana mengambil gaji. Boleh menung sekejap? Di sini ikhlas dan beramal satu.
beramal dengan ikhlas. Contoh, dulu ni saya kerja pegawai masjid. Dululah, masa muda-muda dulu. Saya pun pegang tauliah dulu. Tapi sekarang saya tak ada tauliah pula. Dulu tauliah saya sign dulu. Akhirnya Ustaz Ibrahim tak boleh mengajar Selangor kerana tak ada tauliah. Bangang betul. Jadi kadang-kadang saya subuh-subuh round masuk masjid, tengok imam. Jadi imam tak dapat tangkap tu imam tak sembahyang masjid. Saya tanya dia, mengapa awak subuh tadi tak ke masjid? Ustaz, saya tak tugas hari ini. Dia duduk kota-kota masjid. Dia kata dia tak bertugas. Soalan saya bukan masalah tugas. Mengapa tak sembahyang di masjid? Tak. Dia duduk di kota masjid. Memang tak tugas, tapi sembahyang di masjid lah. Bertugas tak bertugas soalan lain. Mengapa tak sembahyang di masjid? Ini dia imam menjadi imam kerana mengambil gaji. Nampak tak? Atau tak nampak? Dia menjadi imam kerana mengambil gaji, bukan mengambil gaji untuk menjadi imam. Maknanya dia jadi imam tu imam sembahyang masjid, pasal dia duduk atas masjid, melainkan dia pening bab lain. Saya tak tugas. Yalah, awak tak tugas, bukan saya bertugas tak tugas. Soalan mengapa tak sembahyang di masjid? Sama seperti Bilal juga. Bilal, dia azan. Tengah-tengah azan, orang kampung tolak pintu, tengok dia sedang azan. Pakai tuala mandi aja. Ini cerita betul. Zaman saya tu. Dia panggil dia, mengapa awak ni azan pakai tuala mandi? Memanglah sah azan tu. Tapi tak elok lah. Tuala mandi kalau lucut kan mandi tu. Ini dia. Dia menjadi Bilal kerana mengambil gaji. Satu hari pecah rahsia. Bilal juga dia pasang radio dekat mikrofon tu. Pagi-pagi baca Quran ke radio tu, baca Quran. Tak payah baca Quran, radio. Yang pecah rahsia tu dia terlambat ambil bunyi muzik. Habis kot sallallahu alaihi wasallam kan muzik radio tu. Habis orang kampung dengar muzik masjid. Nah ni dia mengambil gaji kerana menjadi Bilal. Sebuah masjid lagi. Bilal tengah-tengah azan sakit perut. Buang air tak dia. Sampai hayya al-solah paruh. Habis naik masjid balik, hayya al-falah tu. Ini dia. Maknanya sebenarnya ikhlas dan beramal. Bukan beramal dan ikhlas, belum tahu. Pasal ikhlas ini sesuatu yang amat unik sebenarnya. Apa kata hadis kudusi? Al-ikhlasu sirrun min asrari wada'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku. Aku letakkan ke dalam hati hamba aku yang aku kasihi. Tak ramai orang boleh ikhlas. Itu sebab kita tengok suasana bagaimana test kita punya. Hari itu kita sembahyang duha. Pukul 8 main duha. Ring telefon rumah. Anak angkat. Waalaikumsalam. Salam. Bapak mana? Bapak main duha. Oh, suka hati kita. Orang tahu aku main duha ni. Tik saat itu. Tengok suasana. Habis. Cerita tu. Besok pula. Besok kita sembahyang asar pukul 6.59. Sembahyang asar. Orang bertelefon rumah, ring telefon. Waalaikumsalam. Ayah mana? Ayah sembahyang asar. Celaka betul. Jadi makna berbeza dua suasana, Pak. Nak ikhlas itu payah. Nak ikhlas sebenarnya payah. Itu ikhlas itu unik, satu rahsia taklah. Bukan mudah nak ikhlas tu. Macam sedekah duit, terima duit. Satu orang minta derma tu bagi RM1. RM1 bagi.
Dia betul lalu dia, tak tegurnya kita. Semalam dia tak ingat, aku bagi RM1 kat tu. Habis sebab. Satu orang pergi derma, tak derma, datang pejabat kita. Kita bagi RM5,000, kan? RM5,000 bagi. Ikhlas, betul-betul ikhlas. 5 bulan kemudian, datang orang yang sama. Derma cik, hai, saya dah bagi RM5,000 dulu, saya ingat. Dia salah. Jangkanya minta maaf, saya hari ni mungkin duit tak berapa ada katanya. Kawan saya boleh bagi. Telefon kawan kita, Mat, ada minta derma ni boleh bagi? Boleh? Saya bagi RM5,000. Kita dapat pahala RM5,000. Kita yang recommend itu dapat pahala 5. Jangan ungkit yang lepas. Hai, berapa kali minta? 4 kali bagi dah. Nampak? Keikhlasan sudah lagi. Itu yang payah. Beribadat itu ikhlas itu satu benda yang amat susah sebenarnya, bukan benda yang mudah. Kita rasa tulis surat yang ikhlas, ambil dia ilmu ikhlas ni, ikhlas ni mana boleh sebut ikhlas? Ikhlas tu kan ibadat. Dia sebut orang kita ikhlas, tidak ikhlas. Kita beritahu orang yang kita ikhlas, bermakna tidak ikhlas. Ikhlas tu di antara kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita sembahyang di depan orang dan sembahyang di hadapan binatang sama je. Kucing tengok sembahyang, tak ada beza dengan orang tengok sembahyang. Itu sebabnya bukan masalah sembahyang ibadat, makan pun kena jaga. Makan, ahli-ahli sufi makan depan orang ramai, dia makan banyak. Bukan banyak sangat, banyak lah. Dia tak mau orang lain tahu yang dia sufi. Dia takut riak. Ahli sufi makan depan orang pun dia takut. Dia takut orang tahu dari sufi. Dia makan lebih daripada biasa. Di rumah dia makan sikit. Dia takut. Banyak dia makan. Tapi jangan tuan buat begitu pula. Depan kenuri orang 5 pinggan. Banyak makan ni. Ahli sufi ni. Gitu. Setengah-tengah ahli sufi dia pakai baju luar cantik, dalam koyak rabak. Dia takut orang tahu dia ahli sufi. Itu ikhlas tu payah. Ikhlas itu amat payah sebenarnya. Cakap mudah. Contoh lagi, kita ada anak saudara, bapak mati, mak dah mati dah. Kita bela, kecil bela sampai dia masuk universiti, sampai kerja. Sampailah di kerja, air raya tak balik rumah. Start lah. Budak tu aku bela budak kecil sampai dia bekerja balik rumah pun tidak. Kan menyebut, mengungkit, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sebut. Jangan kamu batalkan sedekah dengan ungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Marah-marah sudah, jangan sebut yang diberi itu. Jangan sebut yang diberi. Ini keingat. Itu yang maknanya ikhlas dan beramal itu. Allah berfirman, barillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Bahkan Allah lah yang kamu sembah, hendaklah kamu jadi orang yang bersyukur. Sembah betul-betul ikhlas. Itu sebab kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab dia na'buduka wa nasta'inuka. Tapi sini diterbalikkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau sahaja wahai Allah kami memperhambakan diri, dan akan dikau sahaja wahai Allah kami mohon pertolongan. Mengapa tersebut? Kami sembah akan dikau dan kami memohon pertolongan kepada engkau. Mengapa terbalik? Macam gini, saya sayangkan awak satu, awaklah yang saya sayang satu. Kan beza. Kalau butuhnya I love you, you only I love, kan lain. Gimana? Iyyaka na'budu dia panggil dia taksis dalam bahasa Arab, balagha. Khusus engkau sahaja wahai Allah kami sembah. Mana yang lain kami tak sembah, yang lain kami tak, engkau sahaja. Kalau tak na'buduka kami sembah akan dikau, maknanya engkau kami sembah, yang lain kami sembah juga.
Seorang suami ditanya oleh isterinya, "Bang, abang sayang tak saya?" Kalau suami kata, "Saya sayang awak," itu bahaya. Saya sayang awak, yang lain-lain pun sayang juga. Kalau dia kata, "Awak saja yang saya sayang, yang lain tak." Boleh faham? Faham? Faham ya? Saya tak faham. Itu beza dia. Sebab kita usalli lillah ta'ala, kerana Allah, sedikit pun tak campur. Itu sebabnya berbeza pendapat ulama. Kalau Imam Ghazali kata, kita semayang solat, kita semayang lambat sikit. Lambat tu kerana orang tak sah langsung semayang. Hanya pendapat Abu Laith As-Samarqandi mengatakan, yang lambat itu Allah Ta'ala tolak, semayang Allah Ta'ala terima. Itu pendapat. Pasal dia lambat di semayang tu kerana Allah melambatkan sikit itu kerana orang, maka dia kata dapat pahala semayang, lambat tak dapat. Itu pendapat Abu Laith As-Samarqandi. Samarqandi ni orang Samarkand lah, Samarkand. Namanya Abu Laith, negeri dia Samarkand, kan ramai orang melawat Samarkand, jadi As-Samarqandi. Macam Bukhari tu nama kampung dia Bukhara. Nama orang panggil nama ni Bukhari. Bukhari tu nama kampung dia, bukan nama dia. Kalau orang di Bukit Belacan, Muhammad Al-Bukit Belacani. Itu yang pertama. Yang pertama, kriteria jadi wali Ta'ala ialah beramal, berikhlas dan beramal. Yang kedua, Rasul sebagai pemimpin, imam dan tauladan. Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Jadikan Nabi itu sebagai pemimpin dan sebagai orang yang diikuti dan sebagai imam, pemimpin. Maknanya apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dibuat ni diikuti, jadikan ikutan. Maka kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi sebagai ikutan yang paling baik. Apa saja. Maknanya cara dia jadi seorang ayah, seorang datuk, seorang suami, seorang pemimpin, seorang sahabat, siap. Sahabat dengan sahabat, diutamakan sahabat. Itu sebab Nabi satu hari apabila melihat ada sahabat yang tak makan, tak minum beberapa hari, dia berdatang bawa susu. "Wahai Abu Hurairah, kau ambil susu ini, panggil kawan-kawan semua itu boleh minum satu tin air susu." Kawan-kawan kata 70 orang. "Wahai Abu Hurairah, engkau layan mereka itu." Kata Abu Hurairah, "Penghujunglah aku minum sudahnya." Bagilah bagi kawan-kawan. Habis. "Sekarang kau minum pula wahai Abu Hurairah." "Bawa aku minum," dia kata. Akhirnya barulah Nabi minum. Nabi penghujung sekali minum. Pemimpin first class. Maknanya kalau ada balak, ada apa, rakyat dulu, bukan pemimpin sapu dulu. Pendek. Nabi bermusafir, singgah sebuah tempat, nak masak. Sebab kata, "Saya potong kambing, saya lapah kambing, saya masak kambing, saya angkat air, saya basuh kambing." Nabi kata, "Aku cek kayu api." "Ya Rasulullah, tak payah Rasulullah, kau duduk Rasulullah." "Tak," Nabi kata, "sama-sama jalan, sama-sama kita gotong royong." Itu Nabi pun begitu. Itu Nabi dengan para sahabat. Nabi sebagai pemimpin, apa dia kata? "Wahai Fatimah, sekiranya Fatimah anak aku tu mencuri, aku potong tangannya. Wallahi, lau kan Fatimah bintu Muhammad sariqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau Fatimah anak aku itu mencuri, aku potong tangannya. Sayyidina Umar bin Khattab, anak telah buat silap,
Anak Sayyidina Umar telah buat silap sampai mengandung anak orang, anak Sayyidina Umar. Baliklah. Datang satu perempuan, wahai Umar, ini cucu engkau wahai Umar. Kemudian balik anak makan. Sayyidina Umar tak tanya pun waktu anak itu tengah makan. Itu nak ajar kita. Anak-anak tengah makan, jangan dimarah. Biar dia makan dulu, selesaikan. Saya makan, dia pun tanya, dia pun mengaku. Akhirnya hukum sebat. Dihukum sebat. Yang hebat, hampir-hampir dah 80. Kata anaknya, ayah, beri saya air segelas ayah. Tak, dia kata, kau bagi habis, aku bagi, kau minum. Kalau ayah tak bagi minum pun, ayah tak apalah. Peluklah saya ayah. Tak, dia kata. Dia penghujungkan aku peluklah. Akhirnya habis 100 pukulan, baru Sayyidina Umar peluk anak dia dan meninggal dunia. Itu Sayyidina Umar, maknanya pemimpin yang adil tu. Senang nak cari tu. Itu sebab dia berjalan malam-malam. Sayyidina Umar jalan malam-malam, tengok seorang wanita sedang menjerang batu jerangnya. Mengapa kau jerang batu tu? Untuk mengelirukan anak-anak saya yang lapar menunggu makan. Tunggulah biar lempuk sedap. Bila batu nak empuk tu? Sayyidina Umar balik ke Baitul Mal, pikul gandum. Kata sahabat dia, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, biar saya pikul, tak payah, aku pikul. Memikul gandum ni mudah, memikul akhirat besok yang payah. Menitik air mata dia, bawa masakkan siap, dari makan semua anak-anak seperti tu, baru dia beredar. Kata perempuan tu, awak lebih baik daripada Sayyidina Umar. Tokeh dia tak kenal. Begitu. Nabi pun begitu. Itu Nabi sebagai pemimpin. Nabi sebagai seorang ayah, sayang anaknya Fatimah, walaupun sudah besar, cium lagi Fatimah tu, tapi tegas, wahai Fatimah, sekiranya Ali marah engkau wahai Fatimah, dan Ali tak maafkan dosa engkau mati wahai Fatimah, aku tak sembahyangkan jenazahmu. Begitu. Itu tegas dalam pimpinan dia. Itu pesan nak bersih beritahu komunitas tu, jangan lawan suami. Apa dia? Wahai Fatimah, kalau Ali marah engkau dan dia tak maafkan kesalahan engkau, dan engkau mati pula kebetulan, aku tak semayangkan jenazahmu. Begitu. Wajibnya isteri itu taatkan kepada suami. Perempuan marah pula kita je. Perempuan, lelaki tak apa. Yalah, lelaki kan bos. Macam dia pejabat juga lah. Pejabat pengarah dengan office boy ni. Bila office boy datang lambat kan, pengarah kan boleh panggil, mari sejam. Pada datang lambat, maaf tuan, hujan, tak boleh kena buat. Baik, besok pengarah datang lambat pula, boleh office boy panggil, tuan, ustaz tuan, kenapa tuan lambat? Tak boleh. Gitulah suami isteri begitu. Ada perempuan komplain, tak adil, dia kata kita je boleh, tak boleh dia boleh. Tak, tu undang-undang dia. Itu ikut Nabi. Nabi dengan cucu dia. Nabi dengan cucu dia, dia tengah-tengah semayang, cucu naik tengkuk. Cucu Nabi naik tengah-tengah sujud, dua-dua naik tengkuk. Dua-dua cucu naik tengkuk Nabi. Nabi tak bangun-bangun dari sujud, melainkan dua-dua cucu tu lari, bangun, baru Nabi Allahu Akbar. Sahabat tunggu, wah lama sangat ni. Nabi tunggu budak itu pergi, baru Nabi Allah bangun. Nampak? Nabi tak marah sikit pun cucu dia tu. Cucu dia tu dua-dua ketua pemuda syurga. Bukan ketua muda lagi satu, bukan? Macam faham aja. Kalau kita lah tengah-tengah semayang, cucu ke anak ke naik tengkuk berat, dua-dua gemuk-gemuk pula tu.
Kita nak angkat tak berat, tak berat. Angkat, kau jagalah dia kata. Tu. Nabi semayang sebengkak kakinya. Tu nak ikut tu. Nabi bergurau bagaimana? Semayang bagaimana? Bangun malam bagaimana? Ikutlah sikit. Saya selalu pesan. Kita ni sebenarnya tak ramai orang yang boleh bangun malam. Ya, tak ramai orang boleh bangun malam. Hamba aku beramal di waktu malam, waktu sunyi sepi. Siapa pun tidak yang mengetahui yang dia sedang beribadat. Aku balas hamba aku itu dengan balasan syurga. Itu tak nak. Kita syurga tak nak, tak tahu tak. Saya tak nak sebab syurga malam ni panjanglah ceritanya. Tapi maknanya Allah Ta'ala balas dengan syurga, dengan bangun malam saja. Payah ke bangun malam tu? Memang payah. Tapi kalau kita nak buang air kecil sangat kan boleh bangun. Nak buang air kecil sangat melompat bangun. Pasal fizikal kita, fizikal. Orang ketuk pintu, nak hantar duit tengah malam. Bangun itu. Kita tengok RM5, bangun juga. Mengapa syurga tak boleh bangun? Syurga tak boleh pasal. Duit dapat 1,000 pun berapa hari habis. Tak mana juga. Tapi syurga. Indah syurga itu. Apa kita nak semua ada. Walahum ma yadaun, apa yang mereka cita semua siap. Bidadari pun dah siap. Tiap-tiap kita ni sudah ada bidadari 2 bidadari. Macam ada harapan. 2. Itu lebih amal, lebih lah. Ni standby dah siap 2 dah. Dah tunggu dia. Tunggu kedatangan tu. Isteri kita marah kita, dia marah di sana. Biar marah kita. Aku tunggu di surga. Tu. Kita kan hari kita Selangor ni doa dia. Tarawih kan minta bihurin ainin zawjin. Ya Allah kami nak bidadari. Main hebat tu. Ramadan kan tarawih kan Allah ja'alna bil imani kamilin kan ada ujungnya bihurin ainin zawjin. Ya Allah kami dengan anak bidadari. Bukan main hebat minta. Kita pun amin. Perempuan pun amin juga. Kesian perempuan dia tak faham. Tiap-tiap kita standby dulu. Tapi jangan tuan angan-angan buat dia orang. InsyaAllah 2 mana cukup ni. Itu dia balasan dia. Jadi maknanya ikut. Nabi dengan isterinya dia boleh bekerja berlari lagi. Begitu. Begitulah tauladan sembahyang. Nabi sembahyang malam 13 rakaat. Berdiri dia. Nabi berdiri dengan rukuk sama panjang. Kalau 100 ayat 10 minit. Rukuk pun 10 minit. Jadi kalau Nabi sembahyang 13 rakaat, kita sembahyang 20 rakaat, 17 rakaat. Pasal apa? Nabi sembahyang panjang. Kita sembahyang pendek. Walau bagi tuan-tuan peringkat awal malam ni kan bangun 2 rakaat je. Sembahyang tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Cukup. Pukul 3. Kalau tak boleh pukul 3, pukul 5. Menjelang subuh. Sebab kita tidak digalakkan tarhim lama-lama. Tidak digalakkan tarhim start pukul 5, jangan. Tarhim boleh start 5:40 boleh. 5 minit, jangan lama-lama sangat. Supaya tidak mengganggu orang sedang tidur. Kadang silap juga. Jangan mengganggu orang sedang tidur yang telah tahajud dah tidur balik sekejap. Kerana sunat tidur selepas tahajud. Pasal apa? Takut merah mata. Maka bila mata merah, pergi kerja, merah mata, main tahajud. Semua nak ambil kira. Kalau susah, bangun pukul 5. Mudah menjelang subuh. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Cukup. Rakaat awal. Apa dia kata? Nabi kata
akhlis dinak yakfikal amal qalil. Ikhlaskan agamamu, cukup amalan yang sedikit pun tak apa. Sikit amal ikhlas. Seorang sahabat bilang, ya Allah Tuhanku, terimalah amalanku yang sedikit. Terimalah amalanku yang sedikit. Kata sahabat-sahabat, mengapa kau minta yang sedikit? Aku mau yang sedikit yang Allah Ta'ala terima dari banyak yang tak diterima. Biar sedikit-sedikit itu diterima oleh Allah SWT. Jangan banyak-banyak yang ditolak. Biar sikit. Akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaskan agamamu, ikhlas betul. Sikit pun tak apa. Itu nak lalu sekejap itu ni. Ya. Sekejap itu nak lalu ni. 10% pun tak apa. Pasal tengok apa kata Sayyidina Umar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaan pada suatu ibadat. Buatlah ibadat, jangan remehkan ibadat walau kecil sekalipun. Boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Cik tak apa. Boleh jadi itulah yang Allah redha. Tong lalu tu dia mesin, 10% tak apa. Pasal mudah-mudahan yang 10% itulah Allah redha kepada kita. Subhanallah saja cukup. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah itu memberatkan timbangan. Itu sebabnya orang zaman dulu ya, orang dulu ni, zaman-zaman Nabi dulu, kedekutkan beramal, kedekutkan pahala. Kedekut pahala, kedekut. Kita kedekut duit, dia kedekut pahala. Orang miskin ni jumpa Nabi, zahaba ahlul duthur bil ujur ya Rasulullah. Nampak gaya Allah, Rasulullah dia kata, orang kaya-kaya ni banyaklah pahalanya, kata dia. Kata Nabi, apa pula hal? Kunna nusalli wa hum yusallun. Kami semayang tapi orang kaya pun semayang. Kunna nasum wa hum yasumun. Kami ni berpuasa, orang kaya pun puasa. Tetapi apabila orang-orang kaya bersedekah, kami tak bersedekah. Jadi pahala tak banyak, tak seimbang. Tak apa Nabi kata. Orang-orang miskin nanti wirid subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 3 kali. Tiap satu tasbih, satu sedekah. Alhamdulillah satu sedekah, Allah Akbar satu sedekah. Suka orang miskin tadi, suka balik. Okey, sekali pahala sama banyak. Sekali pahala sama banyak dengan orang kaya. Tapi diam-diam jangan cerita orang kaya, nanti orang kaya tahu. Balik wirid. Wirid. Tak berapa lama orang kaya sudah tahu, pecah rahsia juga. Orang kaya wirid pula, wirid subhanallah. Ya Rasulullah, orang kaya wirid pula ya Rasulullah. Nabi kata apa yang dikatakan itu rezeki mereka itulah. Nak ceritanya kedekutnya pahala. Kita pula pahala, saya tak sayang pahala, pergi masjid datang awal, duduk belakang. Datang awal, duduk belakang sekali. Bila orang sampai, kawan dah, sila. Dia tak depan orang semua. Dia tak sayang. Kebetulan orang kita ni pula suka ke masjid, suka bawa pisang, masalahnya. Pantang ada hajat, pisang kan. Melambak-lambak pisang ke belakang. Orang Melayu suka makan pisang. Tak semua makan, orang hazard ambil pun poket. Nak makan juga. Bila sujud, golek-golek pisang. Ambil yang pertama. Yang kedua, itu saya pesankan tuan ya, sikit cukup. Tong lalu pun 10% pun tak pun. Kan? Duit tak ada, tangan masuk jadilah. Nak tidur malam baca Quran. Pendek je. Terus banyak. Asalkan baca. Lama masuk panjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dah. Besok sambung. Kalau tak boleh pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Melampau sangatlah.
pada nak tidur merokok tu eloklah baca Quran. Jadi begitu. Dan saya pesankan nak tidur baca surah Al-Mulk. Nak tidur baca surah Al-Mulk untuk mengelak daripada azab kubur. Itulah surah Al-Mulk. Kalau tak boleh malangkan pilih Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surakallahu alazim. Jelas tu sama. Peringkat awal. Yang Al-Mulk ni pun pesan tuan, kalau kena apa nama tu? Angin ahmar. First aid dia panggil apa? Pertolongan cemas. Bacakan Al-Mulk pada orang yang sakit itu, ataupun dia sendiri baca. Apa kena saya angin ahmar, jangan lambat. InsyaAllah segera baik. Saya kawan saya pun baik, saya di Singapura. Kami elok sesama makan tengah hari. Waktu maghrib dia kena maghrib. Saya kata tak apa, bacakan Al-Mulk dulu. Lepas saya ceramah, saya datang tengok, memang tangan dia lumpuh kena angin ahmar. Sebulan kemudian sembuh dah. Baik. Surah Al-Mulk dibacakan kepada orang yang kena angin ahmar dengan segera. Dan ini juga dibaca waktu nak tidur, mengelak daripada kena seksa kubur. InsyaAllah. Habis. Yang kedua, Allah telah sembunyikan kemurkaannya pada satu-satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Bimbang itu penyebab Allah murka kepada kita. Sikit aja buat, jangan. Apa kata Allah kepada Nabi Uzair? Ya Uzair, idza adnabta fala tanzur ila sigharih, walakin unzur ila man adnabta ilaih. Wahai Uzair, apabila kau buat dosa, jangan kau pandang kecilnya dosa itu, dalam kau pandang kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Nanti kau alah tak apa, jangan. Jangan. Kadang kita sembahyang kuat juga, nak main badminton pakai seluar pendek, nak ke pasar pakai seluar pendek. Saya ingat ada satu kawan-kawan saya, dia qiyamul lail malam tu. Ustaz, malam tu qiyamul lail memang hebat, menangis Ustaz, dia kata. Orang menangis qiyamul lail. Besok jumpa saya dekat pasar, dekat dengan pejabat. Peluknya saya kuat, dia pakai seluar pendek. Tak berkesan pun malam tu. Itu saya pesankan tuan, kalau qiyamul lail jangan menangis. Itu sebabnya dia tahu, di antara orang yang letak di bawah arash di padang mahsyar ialah wa rajulun zakarallahu khalian fi fadha'inah. Orang lelaki yang beribadat tengah malam seorang-seorang, mengalir keluar air matanya seorang-seorang. Orang ramai tak dia apa. Pasal imam sengaja buat untuk orang menangis. Subhanallah, alhamdulillah, habis semua menangis. Satu kawan yang meninggal dia meraung malam tu, orang sungguh. Dia saya kata, pasal apa meraung malam-malam tu? Dia kata, tertahan-tahan lepas keransung senang. Batal lah semayang. Itu tak faham tu. Semayang malam tak faham. Itu. Banyak salah faham. Itu. Bila salah faham, hancur. Macam orang setengah sepadan Kedah, dia nyebut air tu pergilah ke hospital. Kata nurse tu, awak tunggu bilik tunggu bilik air lah kawan tu. Tunggu bilik air. Kata mana orang tadi? Bilik air apa hal? Awak suruh saya tunggu bilik bilik air lah tu. Salah faham. Macam orang ketua tentera, orang Negeri Sembilan. Yang tentera biasa ni orang biasa, orang Selangor. Dia kata seorang pergi seorang mati. Rupanya serang. Itu memang salah faham. Begitu. Jadi maknanya jangan buat dosa walau kecil sekalipun, bimbang nanti Allah murka kepada walau kecil sekalipun. Tengok sejarah. Dua orang berjalan-jalan, tiba lalu orang sedang buat berhala. Tak boleh lalu.
melainkan awak persembahkan satu berhala ni bawa benda lalu. Yang pertama kata saya tak ada benda yang saya nak korbankan pada berhalawan, dipancung mati dia, mati syahid dia. Yang kedua, dia ambil lalat seko, dia persembahkan kepada berhala, bermakna dia redha kepada berhala itu. Tidak apa, hukumnya syirik walaupun dia mempersembahkan lalat, bermakna dia redha kepada berhala itu. Kecil, dia kan kecil aja. Sebab kita benda kecil jangan dianggap kecil. Surah pendek bukan kecil tu, memanglah kecil, tapi hukumnya bahaya. Itu orang lelaki lah, orang itu orang bandar lah, orang kampung tak pasal pelik, kain tu digulung je. Itu kampung. Saya biasa cara makan kampung ni, pantang orang apa, menegur, gulung lagi. Assalamualaikum makcik, apa menyangkul, gulung lagi. Nama pendek tu orang. Yang tak eloknya orang yang suka main suara burung tu. Nah tu kain baju tak pakai. Gulung lagi. Gulung lagi. Dah lama tadi seekor 2 ekor pula dia. Remeh aja. Saya tengok kampung Pak Imam. Bila saya Assalamualaikum Pak Imam, saya buat serban dia. Kain digulung juga. Ini problem. Dia tak tegur lah, biarlah. Itu orang bandar, kampung. Sekarang anak dara begitu juga. Dulu orang anak dara ni, kain tu dibelah kan, belah sana belah sini. Kan tidak ada. Seluar tu londeh ke bawah. Terlondeh ke bawah seluar. Bawah ke bawah. Tak. Terbalik serban kita. Saya pelik. Sengaja dibuat. Saya pelik. Tak tengok kan, membazir pula. Ini problem. Habis ketiga. Yang ketiga, Allah sembunyikan makbul doa pada suatu masa. Berdoalah pada bila-bila masa. Ini Allah sembunyikan makbul doa pada bila-bila masa yang tak tahu bila. Berdoalah pada bila-bila masa. Luqman pun berpesan, wahai anakku, lazimkan membaca Allahumma ghafirli. Lazimkan. Mudah serentak waktu engkau membaca itu dengan waktu mustajabnya doa. Tak tahu bila elok tepat kena makbul doa. Itu saya pesankan tuan, malam-malam hajat tu sembahyang fardu yang terakhir terlambat sikit sujud, lama sikit. Satu minta, ya Allah, ya Tuhanku, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku meminta. Kunci pegang. Ya Allah, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Pegang besar, kunci besar. Begitu. Waktu sujud, kita minta. Tak tahu bila makbul. Di antara 2 khutbah, di antara 2 qamat dan bang dan qamat, waktu senja, waktu sedang baca Quran, waktu berpuasa, waktu sembahyang fardu, waktu baca Quran, tak tahu bila-bila yang tepat. Pukul 3 pagi, tak tahu. Cuma kita main sembahyang tahajud, 3 sembahyang, 4 pun sembahyang, 5 pun sembahyang. Tak tahu bila 9, 1/3 malam yang terakhir. Dan saya pesankan, kita minta ni selalu minta. Pasal bila kita rajin minta, nanti kita minta yang penting, malaikat pun recommend. Kalau tak pernah minta, baru nak minta ada masalah, malaikat kata tak pernah aku dengar pula orang ni berdoa, hari ni aku dengar. Kita nak recommend. Hari minta, sujud minta tu je. Jangan lama sangat, pening pula makmum. Imam tak boleh lama. Kalau lama makmum tunggu apa hal imam ni. Angkat, belum lagi. Yang keempat, Allah sembunyikan wali-walinya di kalangan para hamba. Allah sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya. Pasal apa Allah sembunyikan? Supaya kita menghormati kesemua orang. Supaya kita menghormati kesemua orang. Tak tahu siapa yang wali, tak tahu. Wali itu ialah orang yang beramal, orang berilmu, orang berangan ilmunya, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wali Taala.
hormatkan ke semua orang, tak tahu siapa-siapa. Memang wali kadang-kadang pelik-pelik. Wali kadang-kadang pelik, ada pelik-pelik dia. Ya, orang kata macam orang gila je. Tak, macam orang gila. Tapi jangan balik tengok orang gila kata wali pula kan. Kan tengok orang gila, wali agaknya. Habis, balik. Boleh tunggu lagi? Boleh? Tunggulah saya nak balik. Berapa tadi dah? Baru 2 Yang ketiga. Dari 10 ni, tak habis malam ni, sambung tahun depan. Yang ketiga, menyintai seorang, membenci seorang itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayang dan benci, cinta dan sayang, tak suka kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan cintakan orang tu kerana sesuatu keduniaan, tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sayangkan sahabat kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Marah dia pun kerana Allah Taala. Marah kerana perangai dia salah, kita marah dia. Itu sebabnya di antara orang-orang yang nanti letak di bawah tiang aras padang mahsyar tak kena cahaya matahari, 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan yang bersahabat baik, berkasih-kasihan kerana Allah, berhimpun dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dapat pilih Allah Taala, sayang kerana orang itu kerana Taala, dan marah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana dia ada duit, bukan dia tak ada kita duit, tak. Kadang-kadang kita tak ada duit, kita marah. Bukan pasal marah pasal duit tu. Pasal dia ni seorang sahabat yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita marah. Kita kena marah. Tuan-tuan baca bab al-muasyarah, bab bersahabat. Hendaklah beritahu kesalahan sahabat itu tu. Jangan biarkan dia terus buat salah. Itu sebab di antara masa-masa yang patut digunakan ada 4. Pertama, bermunajat. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, mencari sahabat untuk maklumkan kepadanya kelemahan-kelemahan yang ada padanya, beri nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, mencari nafkah. 4 masa. Pertama, bermunajat, beribadat. Yang kedua, muhasabah, tengok diri kita ni apa yang telah dibuat. Start daripada malam, isyak main jemaah ke tidak, bangun malam ke tidak, subuh masjid ke tidak, duha sembahyang ke tidak, isyraq macam mana, awabin sembahyang ke tidak, tasbih sembahyang bila, sedekah macam mana, semua kita nak kita cek. Begitu. Jadi maknanya itu muhasabah. Yang ketiga, round, jumpakan kawan, nasihatkan dia begini. Yang keempat, mencari nafkah. 4 masa. Jadi kita balik kerana Allah SWT, mencintai orang itu kerana Allah, bukan sebab keduniaan. Jadi maknanya di sini dia kata innama waliyukumullahu wa rasuluh wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwa illa al-muttaqin. Hanya pemimpin kamu itu ialah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka sentiasa rukuk sujud Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sahabat kita, orang yang kasih itu, orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersahabat orang yang tidak beriman. Boleh berkawan saja, sahabat tidak boleh. Dia akan meruntun kita buat maksiat. Kalau kita baca Hamkaf itu, seorang budak muda rajin ikut kawan dia berjudi. Dia tak berjudi, ikut saja. Tak berapa lama kawan yang berjudi itu mengajak dia berjudi. Aku duit tak ada, tak apa, aku belanja. Itulah mulanya dia menjadi orang rosak. Setelah bapaknya meninggal dunia, dia gunakan harta bapaknya untuk berjudi dan lingkup langsung. Pengaruh itu, kita ni kan cepat pengaruh yang rosak itu. Pengaruh untuk beramal itu payah. Anak-anak itu, anak-anak kita umurnya 14 hingga 21, tak benar berkawan dengan orang lain. Kita yang berkawan dengan dia. Kita bersahabat baik dengan anak kita tu.
Biar hubungan anak dengan bapak tu biar baik. Mana biar anak tu bapak dia rasa macam sahabat dia aja. 21 nikahkan dia, habis kata selesai masalah. Itu dah. Jadi maknanya di sini dia kata sahabat kita ialah orang beriman, mendirikan solat, menunaikan zakat dan bersedia sujud. Itu sebabnya seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak bersamamu di syurga besok. Bagaimana caranya aku nak hidup bersama dalam syurga besok? Apa Nabi kata? Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Engkau tolonglah aku untuk dirimu juga, iaitu memperbanyakkan sujud. Kalau tuan nak duduk sama Nabi di syurga besok, banyak-banyak solat, banyak-banyak sembahyang. Itu saya pesankan tadi. Mungkin belum pesan. Bangun malam, apa kita buat? Sembahyang Uduk 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 6 rakaat, 2 hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, witir 3 rakaat, 17 rakaat malam-malam. 2 rakaat uduk, 2 rakaat taubat, 6 rakaat tahajud, 2 berapa dah? 10. 2 hajat, 2 ringkas saja. 2 istikharah, minta Allah, ya Allah, tepatkan pilihan aku apabila aku memilih. Kelima, witir 3 rakaat, 17 rakaat. Campur 17 fardu 34. Campur kita punya sunat subuh 36. Zuhur yang muakkad 22 jadi 40. Maghrib 2 44. Isyak 2 46. Kan banyak tu. 46 rakaat satu hari. Boleh? Jam ada harapan. Okay. 46 rakaat. Lama besok naikkan lagi 15 rakaat sembahyang malam. 19 rakaat. Cukupkan 50. Tiap-tiap hari 50 rakaat ataupun 46 rakaat satu hari. Bila lagi? Masa dah tak ada dah. Masa dah tak ada. Besok belum tahu. Semalam dah tak ada. Semalam dah masuk hari ni dalam sejarah. Besok belum tahu. Malam ni lah. Jangan timbul perkataan tak sangka. Pasal ramai orang tak mahu masuk surga. Tak ramai orang masuk. Waktu dia hidup dia tak masuk surga, tak mahu masuk. Waktu dia mati baru kelangkabut keluarga nak suruh masuk surga. Bila dia mati, siapa suruh masuk surga? Keluarga lah. Adik-beradik, mak bapak, semua isteri, kenduikan dia, bacakan Yasin, bacakan talqin, kendui lagi supaya dia masuk surga. Dia waktu hidup dia masuk surga, dia tak nak masuk. Dia tak nak sembahyang, mengaji tak nak, apa tak nak. Tapi bila mati kelang kabut, bawa jenazah ke masjid, sembahyang kan, boleh masuk agak-agak. Dia pun tak nak, bukan tak masuk, dia pun tak nak. Kita yang hidup kelang kabut buat kenduri. Siapa yang untung? Orang masjid lah untung. Kenduri. Orang masjid tunggu. Dah lama tak ada orang mati dia. Begitulah tuan-tuan. Jadi maknanya kita dapat 3 yang lain. Jadi punya ada 10, tersambung tahun-tahun 4 2010 ke 2011 ke itu. Sekian dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan mahni asrarana wa shurbil atibar afkarna wa qina syarra wa sawi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.